Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan Facebook, tuan dan puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah hari ini buat kesekian kalinya kita dikurniakan kesihatan, dapat bangun pagi dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah, insya-Allah kepada semua rakan-rakan insya-Allah hari ini. Masih lagi hari ini saya berada di ruang kerja di rumah di Kajang, dan buat masa ni kelihatan ialah macam laporan cuaca pula kan, tapi di kawasan saya agak mendung, sejuk lah, suasananya sejuk, mendung, dan hari ini juga adalah hari Ahad hari Ahad. Jadi saya yakin ramai di antara rakan-rakan saya yang berada di luar sana, ada yang bercuti terutamanya di negeri-negeri seperti Selangor, tetapi ada negeri-negeri lain tu bekerjalah hari kerja yang pertama, terutama rakan-rakan yang berada di Kedah, yang berada di Johor. Hari ini adalah hari persekolahan dan hari bekerja seperti biasa. Jadi kepada rakan-rakan semua saya ada letakkan dalam tajuk jadual FB hari ini. Hari ini iaitu 1 November, hari pertama bulan 11, hari pertama bulan 11, hari Ahad. Dan hari ini kita akan bercakap tentang bagaimana kita, antara perkara-perkara yang boleh kita cipta supaya kita gembira dalam bisnes yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, betul apa yang kita lakukan ni banyaknya ada cabaran. Sebenarnya tak kira sama ada kita berbisnes ke ataupun kita menjalankan aktiviti-aktiviti lain, sebenarnya adalah cabaran tu. Jadi adalah perkara yang kata menyedihkan, yang sukar, yang susah yang kita perlu lalui. Tetapi kita dah jelas kita jelas dan kita tahu bahawa apa yang kita boleh kawal tu adalah emosi kita jadi sekiranya kita kata kita nakkan satu keadaan atau satu situasi yang gembira apabila kita menjalankan bisnes tu, maknanya kita perlu mencipta keadaan itu. Kita perlu mencipta keadaan ataupun kita perlu mencipta satu environment di mana kita boleh gembira. Apabila kita menjalankan bisnes, kita gembira. Apabila kita ada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan bisnes yang kita jalankan, kita gembira. Jadi perkara yang akan dibincangkan hari ini adalah menyentuh tentang bagaimana kita sebenarnya nak mencipta kegembiraan kita sendiri apabila kita menjalankan bisnes itu. Jadi rata-rata kepada rakan-rakan di luar sana, kepada yang dapat menyertai Facebook Live pagi ini, kerana saya tahu hari ini hari Ahad, kalau mula pagi sangat pun saya rasa mungkin ramai rakan-rakan yang masih orang kata tengah stretching lagi, baru bangun pagi, belum mulakan lagi hari Ahad. Tetapi saya yakin ada rakan-rakan di luar sana sebenarnya tak kira hari apa pun, maka tuan dan puan akan bermula seawal pagi. Cuma tuan dan puan tak masuk ke Facebook. Tuan dan puan dah bangun pagi dah tadi kan, tapi tuan dan puan tak adalah nak report ke Facebook. Nak report saya dah bangun. Kalau report pun kadang-kadang sekadar check in saja, tapi kita tak ada aktiviti yang sepatutnya kita lakukan pun tak bermakna. Jadi FB Live hari ini kita akan bercakap tentang bagi usahawan usahawan terutamanya yang self-employed, usahawan yang masih lagi orang kata menjalankan bisnes dalam skala yang kecil, masih belum ada tim yang besar. Jadi mungkin banyak perkara-perkara yang kita boleh lihat semula dan kita lakukan supaya perjalanan dan pengurusan perniagaan kita itu perlahan-lahan kita baiki dari masa ke semasa. Jadi untuk tujuan perbincangan hari ini saya letak satu topik tentang gembira dalam bisnes. Bagaimana kita nak mencipta kegembiraan, macam mana kita nak cipta satu cara kerja yang boleh menghasilkan kita lalui dengan orang kata fun, enjoy, exciting, kita create the excitement. Jadi yang pertama sekali tuan dan puan, apabila kita kata saya terus masuk dalam perbincangan sekiranya tuan dan puan join sesi live, kalau nak tinggalkan komen boleh tinggalkan, saya ucapkan terima kasih. Tetapi sekiranya tuan dan puan menonton rebroadcast sesi video FB live kali ini pun tidak mengapa, tuan dan puan boleh teruskan tonton dan boleh terus share dulu share dulu video ini. Jadi pertama sekali tuan dan puan, kita mesti pastikan yang kita ini adalah individu yang sesuai, layak, yang fit dalam jenis bisnes yang kita jalankan. Kadang-kadang tuan dan puan, bila kita salah pilih bisnes tu pun kita akan jadi derita. Contohlah, kita buat satu perkara yang terlalu baru ataupun satu perkara yang kita kata kita betul-betul tak pandai, tapi kita nak buat juga kerana
orang kata yang itu je ada atau itu saja yang boleh. Jadi kita buat juga bisnes tu. Jadi bila kita buat juga dalam keadaan tu, kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya kita tak sesuai untuk buat bisnes tu. Dengan kata lain, we are not fit for the business. We are not fit to perform the job or to perform as a business operator for the business. Jadi bila kita tak fit, kita tak sesuai, dia awal-awal lagi kita sudah mencipta satu keadaan yang tidak menggembirakan. We are not going to enjoy the journey of business. Jadi kadang-kadang kita memang orang bisnes, kita memang DNA bisnes, kita adalah semua talent tu. Tetapi bisnes yang kita pilih tu yang sebenarnya tak fit dengan kita. Mungkin dia berdasarkan kriteria, mungkin dia berdasarkan karakter, mungkin dia berdasarkan situasi, berdasarkan apa orang kata culture, environment, network. Jadi semua itu sebenarnya memberi kesan. Jadi pertama sekali untuk pastikan kita gembira dalam perkara yang kita lakukan dan bisnes yang kita jalankan ni adalah kita mesti orang yang fit. Kita adalah orang yang sesuai dalam bisnes tu. Jadi kalau tuan dan puan buat satu bisnes tetapi rasa terseksa, rasa sengsara, rasa stres, pertama sekali kena semak, adakah bisnes yang tuan dan puan jalankan itu, bisnes yang kita jalankan itu adalah satu bisnes yang fit dengan kita, yang sesuai dengan kita. Itu pertama sekali. Mula-mula sekali tengok tu, barulah kita boleh mencipta satu apa orang kata business journey. Walaupun dia susah, walaupun dia mencabar, kita masih lagi seronok melakukannya. Jadi yang seterusnya, yang kedua tuan dan puan, kita mestilah orang kata bersedia untuk apa orang kata mendengar. Kita mesti ada satu kemahiran, ada satu kesediaan untuk mendengar. Mendengar apa tuan dan puan? Kita mendengar tetap daripada pelanggan kita. Kalau kita dah ada staff, nanti kita kena mendengar daripada staff kita. Kalau kita ada shareholder ke stakeholder, apa semua tu, kita kena dengar. Maksudnya kita kena boleh ada kemahiran, kesabaran, keinginan, kemahuan untuk mendengar. Jadi yang pertama sekali memang daripada pelanggan, klien-klien kita. Apakah feedback ataupun maklum balas daripada klien-klien kita ni tadi? Jadi orang kata feedback tu maksudnya boleh jadi feedback yang positif, boleh jadi feedback yang negatif. Alright, Waalaikumsalam Puan Siti Zabaria. Selamat pagi, Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bercakap tentang macam mana ataupun beberapa perkara penting untuk kita pastikan kita boleh membina satu orang kata perjalanan mengurus perniagaan, satu journey yang menyeronokkan, yang memujakan. Jadi kita dah bincang tadi. Yang pertama sekali ialah kita kata kita mesti fit dengan bisnes tu. Kita ni sendiri mestilah orang yang sesuai, orang yang fit untuk menjalankan bisnes tu. Baru kita boleh kata kalau ada cabaran ke, ada kesusahan ke, kita masih boleh gembira menjalankan perniagaan yang kita buat tu. Dan yang kedua, kita baru saja sebut keperluan kita bersedia untuk mendengar. We must be able to listen to our customers. First sekali memang kita kena dengar pelanggan kita. Mereka akan bagi feedback, akan bagi input, akan bagi maklum balas. Yang ini penting. Kita kena sedia dengar. Kita tak boleh rasa macam, ini bisnes aku tahulah apa nak buat. Okay, pelanggan ni tak nak. Okay, next. Tak apa, you tak nak. Apa next? Betul lah kita kata kan, if one prospect reject, we move to the next one. Betul. Tetapi kita perlu juga lihat keadaan-keadaan di mana apakah feedback pelanggan itu betul dan kita perlu ambil kira. Apakah ada perkara yang kita perlu ubah untuk mendapatkan pelanggan yang betul. Itu perkaranya. Mungkin kita kata okay, reject tak apalah, customer ni tak nak, okay, move next one. Betul. Tapi kalau 100 datang, 100 semua tak close, takkan kita kata 100 pelanggan ni semua bukan segmen market saya. Jadi mesti ada sesuatu yang kita perlu lihat semula dan dengar apa yang disampaikan oleh pelanggan ataupun prospek kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang kesediaan kita untuk memberi respon, be responsif. Kita kena dia bukan reaktif tapi responsif. Reaktif ni dia lain, apabila ada satu perkara tak betul baru kita ambil tindakan buat. Tetapi responsif ini lebih kepada sebelum ada masalah lagi kita dah respon dengan keadaan tu, ataupun sebelum ada apa-apa lagi behavior ataupun manners ataupun action yang tidak sepatutnya, sebenarnya kita dah respon kepada situasi itu. Jadi contohlah macam sekarang kan kita kata COVID. Dalam keadaan COVID ni kita tak perlu kalau kita bersikap responsif, maksudnya kita terus dah tahu. Okey, ini adalah gelombang seterusnya. Selepas moratorium habis, lepas tak ada lagi bantuan yang sedia ada pun masih belum dikeluarkan.
kita kalau pelanggan kita terkesan dalam keadaan itu, kita punya klien, kita punya customer terkesan, kita mesti responsif. Kita terus ada tindakan. Kita tak perlu tunggu ada pelanggan yang kata, oh saya ada masalah lah, ni sebab moratorium dah habis, saya ada masalah lagi ni, baru kita nak react kepada apa orang kata feedback daripada pelanggan, ataupun kita nak react kepada keadaan semasa. Jadi kita kena sedia untuk jadi responsif, bermakna kita sentiasa alert dengan keadaan semasa. Kalau kita kata kita tahu dalam keadaan sekarang, katalah contoh di Selangor contoh, masih lagi kawasan merah. Kita respon dalam keadaan ni dengan menyediakan servis-servis ataupun orang kata added value kepada apa sahaja produk atau servis kita yang boleh membantu kepada pelanggan kita itu untuk orang kata bertenang, ceria ke, gembira ke, tambahan saja. Kerana kita respon kepada keadaan semasa. Jadi itu antara perkaranya tuan dan puan. Saya dah bincang 3 perkara dan seterusnya yang keempat, kita pelajari ataupun kita observe cara komunikasi yang bagaimana yang disenangi, yang sesuai dengan pelanggan kita. Saya pernah ada satu situasi dan saya beritahu kepada partner dalam projek tu. Saya beritahu bahawa klien kita ni dia tak respon dalam Telegram, tetapi dia respon dalam WhatsApp. Tapi kita suka Telegram. Jadi saya kata, tak guna kita buka grup Telegram untuk communicate kalau klien kita tak respon dalam tu. Tetapi bila kita buka WhatsApp, dia respon. Tutup sajalah Telegram tu, gunakan WhatsApp. Maksudnya kita kena lihat juga klien dan pelanggan kita ni, customer kita ni prefer communicate dekat platform mana. Satu. Kedua, dia prefer communication kita macam mana. Jadi adakah berbentuk panggilan telefon, berbentuk message. Memang betul lah itu preference, tetapi kita pastikan juga supaya preference ini mesti kita kawal dengan SOP yang betul. Contohlah kalau kita kata kita guna WhatsApp, pastikan kita copy semua message tu, jangan sampai hilang lah, kerana dia akan ada rujukan. Contohlah ataupun kita kata klien prefer dengan panggilan telefon. Betul, kita ada panggilan telefon, tapi mesti ada satu orang kata satu dokumentasi ataupun satu follow up yang dibuat secara official, iaitu bertulis. Jadi apa-apa saja yang dah dibincangkan dalam telefon, kita ada rujukan. Jadi kita boleh ikut preference cara dan platform communication dengan klien, dengan pelanggan, tetapi kita yang kena jaga SOP untuk menjaga orang kata kemaslahatan. Jadi kalau ada apa-apa isu, kita sentiasa boleh rujuk semula kepada documentation kita tadi, dalam email ke, dalam orang kata file-file yang kita dah susun tu. Itu adalah perkara yang keempat. Kelima tuan dan puan, kelima adalah kita untuk memastikan kita dapat mencipta satu budaya ataupun satu kerja dalam perniagaan kita ni supaya gembira apabila kita berniaga ni. Yang kelima, kita kena ada set the right expectation. Maksudnya kita punya harapan kepada perniagaan ataupun aktiviti bisnes yang kita lakukan tu, kita sasarkan dengan yang expectation yang betul ataupun expectation yang realistik. Nak kata betul salah kita pun tak tahu kan, tetapi orang kata yang realistik. Contohnya, kalau kita kata komunikasi kita dengan pelanggan, contoh kita kata okey, dengan package RM500, ini yang akan tuan dan puan dapat 1, 2, 3, 4, 5 clear. Jadi tidak ada dalam ini apa 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Jadi apabila kita communicate, kita tulis dalam bentuk bertulis, sama ada dalam teks lah, mesti dalam teks, sama ada dalam teks WhatsApp ataupun secara formal melalui email, ini mesti semua dilihat dimasukkan. Set the right expectation. Jadi kita tak adalah orang kata bagi khidmat kepada pelanggan, bayar package RM500, tetapi dia nak value yang bernilai RM5,000. Jadi ini semua perlu ada orang kata expectation ataupun set komunikasi yang betul. Kadang-kadang tuan dan puan, mula-mula kita buat, mungkin kita buat kesilapan, kita tak set the right expectation dengan kita punya klien, kita tak set the right expectation kepada diri kita sendiri, kita tak communicate the expectation. Jadi sekarang ni tak terlambat, so kita buat.
Jadi kalau kita ada staff pula ataupun kita ambil orang kata part time staff ataupun kita kata kita outsource, benda yang sama kena buat. Mesti ada perkara-perkara tu yang dimasukkan. Scope of work mesti dimasukkan. Apakah terma-terma servis ke terma-terma kalau belian produk ke apa semua dah dimasukkan. Jadi sepatutnya semua itu berjalan dengan orang kata dengan baiklah. Kita dah faham. Oh, dengan pakej RM500 saya akan dapat ni. Dalam tempoh ni. Kalau ada apa-apa saya kena ni. Dia ada semua tu. Itu yang kelima. Saya dah discuss 5. Yang keenam tuan-tuan puan dan yang terakhir sekali, apabila kita nak mewujudkan satu orang kata suasana dan experience kerja yang menggembirakan, kita kena orang kata ikut schedule. Buatlah jadual dan ikut schedule. Jadi antaranya bila kita kata kita bersetuju untuk time delivery contoh, kita deliver kat klien sekian. Pada hari, pada jam sekian. Kita dah set. Bila kita dah set, katalah perlu ada orang kata penambahan ke, perubahan ke, perkara-perkara tu boleh dibincangkan lagi. Jadi untuk itu tuan-tuan puan, perkara-perkara ni nampak ringkas lah, nampak simple. Tetapi sebenarnya apabila kita susun 6 perkara ni, kita jelas dan kita tahu, kita dapat menjalankan bisnes kita tu ataupun apa-apa aktiviti yang kita rancang tu tadi dengan dalam keadaan yang gembira, insya-Allah. Jadi saya ulang tuan-tuan puan, recap. Yang pertama sekali, apabila kita nak pastikan kita berada dalam boleh mewujudkan satu suasana yang gembira dan betul dan sesuai. Pertama sekali tadi kita kata kita pastikan kita adalah orang yang fit, orang yang sesuai dengan bisnes yang kita jalankan tu tadi. Jadi dengan arti kata lain, kalau bisnes tu tak sesuai dengan kita pun kita akan stres, kita akan sengsara, kita tak seronok nak buat bisnes tu. Kadang-kadang keadaan ni macam kita ambil bisnes orang ke, bisnes yang diwarisi ke, ataupun yang bukan minat kita ke, dia ada banyak faktor. Tapi tuan-tuan puan cari, mestilah bisnes yang kita lakukan tu bisnes yang sesuai dengan kita dan fit kita ni boleh buat bisnes tu. Okay, yang kedua, kita mesti bersedia untuk mendengar. So dengar apa feedback pelanggan, dengar apa feedback stakeholder semua. Ketiga, kita be responsif. Sebelum ada masalah, kita sebenarnya dah bersedia, bukan reaktif. Kita be responsif. Kita dah tahu ada perubahan keadaan semasa, kita dah tahu ada suasana ekonomi yang tak yang sukar, kita dah respon kepada keadaan tu. Okey, yang keempat, kita belajar dan kita fahami cara komunikasi yang lebih disenangi atau preference platform and way of communication. Tapi pada masa yang sama kena pastikan SOP kita, polisi kita dipatuhilah untuk orang kata komunikasi secara rasmi. Yang kelima, kita mesti letakkan setkan satu sasaran ataupun satu expectation yang betul apabila kita berkomunikasi dengan klien, dengan staff, dan juga apabila kita set expectation dalam bisnes kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir sekali, yang keenam tuan-tuan puan, kita kena stick to the schedule. Kalau kita kata kita deliver 3 hari, 3 hari selepas daripada persetujuan, kita deliver lah 3 hari selepas daripada persetujuan. Alright, terima kasih Dr. Lily. Saya hari ni memilih tajuk ni sebab dia ada 6 semua sekali. Jadi yang pertama tadi macam yang Dr. Lily dah type tadilah, kita pastikan bisnes yang kita buat tu sesuai dengan kita. Kita fit, we are fit to do the business. Yang kedua, kita mesti bersedia mendengar. Yang ketiga, kita mesti bersikap responsif. Yang keempat, kita sentiasa bersedia untuk belajar dan orang kata belajar dan mengetahui cara terbaik untuk kita berkomunikasi dengan pelanggan, dengan semua orang lah yang ada dalam bisnes kita. Yang kelima, kita setkan kita mesti ada satu orang kata expectation yang betul apabila kita communicate dengan pelanggan, communicate dengan staff, communicate dengan diri sendiri. Kena letakkan sasaran yang betul. Dan yang keenam, kita sampaikan servis kita itu, kita deliver servis kita itu dalam keadaan on time, ikut schedule. Kita follow kita punya schedule. Jadi untuk itu tuan-tuan puan, saya hari ini hari Ahad dan saya dah bersama tuan dan puan ni sekitar 20 minit juga, sekitar 20 minit lah FB Live kali ini. Dan hari ini hari Ahad, saya semoga tuan dan puan semua ada rancangan-rancangan yang baik untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Dan mohon share video ini supaya orang kata
bertambah bertambahlah semangat bukanlah semangat, sebenarnya saya akan buat juga walaupun tuan dan puan join Facebook live ini atau tidak, saya akan buat juga insya-Allah supaya kita dapat meneruskan saya sendiri dapat meneruskan apa-apa sahaja kebaikan yang kita boleh salurkan dan sampaikan, dan dengan asbab itu membolehkan kita mendapat manfaat secara menyeluruh. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih terima kasih kepada yang sempat join masuk dan yang orang kata dapat mengikuti dari awal. Nanti tuan dan puan boleh rewind ke? Boleh rewind, boleh tonton rebroadcast. Jadi untuk itu insya-Allah kita jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.